Jadi Nabi Adam tinggal berapa tahun umurnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله الذي رد علي روحي wa'afani fi jasadi wa adinani bi dzikrih. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesehatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamil al-Qur'an wa inda al-mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannata wa na'ima. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juzuk Quran. Ketika kami mati kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan belajar Quran. Setelah kami mati kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah rahmatnya Allah masih lagi panjangkan umur kita, masih lagi beri peluang kepada kita untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis yang dipanggil Raudhatun min Riyadil Jinan, salah satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa dia yang sungguh, sama ada dia duduk dalam majlis ilmu, duduk di masjid, ataupun dia pergi ngaji sekolah, pergi ngaji universiti, pergi ngaji pondok, pergi ngaji mana-mana, maka dia mencari ilmu, Allah mudahkan dia jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk daripada kalangan 49 bilion umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat masuk syurga tidak tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Pertamanya terima kasih kepada AJK Masjid, ahli jemaah, muslimin dan muslimat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyaklah sebab jemput mari sini. Dan enggaklah saya mari sini 2013 ataupun 2012. Mari sini ni bukan mari ngajar. Mari ini sebabnya saya ini bukan lain, sayang kepada arwah imam kita, arwah imam Mak, Ustaz Nabi. Jadi masa sekolah di Tapi Pulau Condong ni,
Sini boleh kata banyak kali lah mari. Tapi kita mari dengan budak lah. Jadi hari ini mari dengan Allah SWT telah tetapkan di Lauh Mahfuz apa yang akan terjadi hari ini. Dia tetap sekian. Dan insya-Allah malam ini kita nak tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan baca hadis dulu, kemudian saya akan terangkan satu persatu. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq wal masduq wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyy aw sa'id fa wallahi alladhi la ilaha ghayruh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberi hadis ini nama dia Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud. Siapa dia Abdullah ibn Mas'ud ni? Abdullah ibn Mas'ud ni tak ada lah. Dia ni orang yang mana dia kalau kita kata lah, bukan negro lah, 9 guru 10 guru. Nak kata itanya dia, bahkan dia ni pendek ketok. Pendek dia. Dan dia ni nak kata kita kata tak semak. Tak kata kita ni semak, tapi kita kata kita tahu lah. Mana yang dia orang tengok tak berapa kenal mana ada nak tak semak. Tapi jangan. Dia ini adalah orang yang mana di antara kalaulah orang wanita pertama yang masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Ini wanita pertama. Kemudian orang yang dewasa yang pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan budak yang pertama yang masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan pemuda yang pertama yang masuk Islam adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka kita kata dia tak semak. Demo semak tu demo orang pertama kau masuk Islam. Demo kata demo tak semak ni. Demo kata dia tak semak. Demo ni orang yang paling hebat. Belum pernah jumpa Nabi tak? Dan ketika mana satu hari Abdullah ibn Mas'ud ni dia nak ukah buah tamak. Ukah pokok tamak. Ukah. Tengah dah atas ni tamak. Tiba-tiba jumpa dia ni salah. Apabila salah ni orang bawah ni sahabat-sahabat lain nak sokonglah.
suka. Allahmu ni kalau kena tiup angin ni jatuh. Terbang. Bapa, kaki yang kecil. Itulah saya kena dalam budak. Amal kita kalah jenis sekolah nengah. Kita ni kurus semua. Masuk lepas nikah tu kan. Nak serak. Orang kata, enggaklah. Terlepas ada perut. Bahagia, orang kata bahagia. Jadi Nabi pun tengok orang yang suka dia berlakon. Bila Nabi tengok orang yang suka dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut. Dia ni kalau dia jatuh dia duduk je di timbel ni dia ni, duduk atas timbel, maka berat dia dengan bukit Uhud. Faham maksudnya? Nak katanya amalan dan segala-gala atas tubuh dia ni, walaupun fizikal dia kering, kita kata boleh letaklah, kita kata 50 kilo, contoh 50 kilo. Tapi apabila ditimbang, kita tengok segala rohani dia sikit, maka timbangan dia lebih berat daripada bukit Uhud. Allah Subhanahu wa taala. Bapa kita sebab dia pemuda pertama yang masuk Islam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mula mengajar berdakwah, dia orang pertama yang masuk Islam, Khadijah tadi. Bila Nabi dakwah, Abu Bakar masuk Islam, kemudian Sayyidina Ali masuk Islam, kemudian pemuda ni iaitu siapa dia? Abdullah ibn Mas'ud. Anak dia nama Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Jadi digelarannya Abu Abdurrahman. Maka orang yang sedap sogor, nama dia Abu Musa al-Ash'ari. Adakah orang nama Sya'ari di sini? Adakah orang nama Sya'ari di sini? Ada dalam masjid ni ayah saya nama Sya'ari. Abu Musa al-Ash'ari ni, ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman dia, Nabi jalan ketika mana Abu Musa al-Ash'ari duk baca Quran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk belakang, terpegangnya dengan suara Abu Musa al-Ash'ari. Sudah sungguh-sungguh. Tengah duduk sedap gini, kita boleh baca. Rasa ada orang belakang. Kalau mari pukul 5 pagi, rasa orang belakang tu kat lari sudah. Tukar. Tapi Abu Musa al-Ash'ari ni lepas dia ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kata? Bapa berhenti dah baca. Tokel aku nak baca, sedangkan Quran ini turun kepada aku. Dan Quran ni pula suaramu lah paling sedap sekali. Tokel aku nak baca lagi. Malulah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah Allah telah beri kelebihan kepadamu, iaitu suaramu ni seperti mana suara Nabi Allah Dawud alaihissalam. Nabi Allah Dawud alaihissalam, kata Allah dalam surah Sabah, walaqad atayna Dawud minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid. Allah telah memberikan, walaqad atayna, telah berikan, Allah telah bagikan Dawud minna fadla. Allah berikan kelebihan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Dia beri kelebihan apa? Ya jibal awwibi ma'ahu wat-tayr. Wahai gunung kanan, wahai burung, bertasbihlah kamu bersama.
Bapa dia kata gitu. Sebabnya Allah telah tundukkan kepada bukit dan juga tundukkan kepada burung-burung ni. Nabi Daud ni dia baca kitab, nama kitab dia kitab Zabur. Kalau lah ni kitab dia dipanggil Sam. Kalau nak Google dia aja PSALM. Sam. Itu kitab Zabur. Kalau cari dari Google ada kitab. Kitab dia tu dia panggil, mudah kita nak kata kitab melodi, zikir. Kalau bahasa lain kita melodi lah. Suka. Kalau dia zikir semua tunduk belakang. Sukanya dengar suara Nabi Daud alaihissalam. Dan Abdullah ibnu Mas'ud yang saya nak cerita ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa dia nak dengar bacaan Quran seperti mana Sayyiduna Jibril alaihi salam baca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mu dengarlah bacaan Abdullah ibn Mas'ud. Suara dia ni serupa dengan malaikat Jibril. Suara dia. Lagu mana suara dia? Tak ada kaset. Zaman tu tak ada kaset. Zaman tu tak ada USB ke, pendrive ke, tak ada video ke, tak ada TikTok ke, apa Facebook ke, tak ada lagu. Jadi tak boleh nak rayak lagu mana suara dia. Dan kalau orang mengaji Quran, sanad Quran ni tak akan lagi dah ketemu dengan Abdullah ibn Mas'ud. Katanya hebatnya Abdullah ibn Mas'ud. Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah hama-hama ni, dia kata, siapa dia hak berani nak baca Quran di hadapan Mekah, di hadapan Kaabah? Ketika mana musyrikin Mekah ni belakang ni, mereka ni duk pula apa ni, duk teh siapa dia, duk katok, duk pukul, duk dengar siapa dia secara terang-terangan masuk Islam. Tanya ramai-ramai tak ada orang senyap. Tanya kali kedua, tanya kali ketiga, senyap belakang, sorang Abdullah ibn Mas'ud agak lain. Oh ni Nabi, tak ada orang lain kau. Oh Nabi ni tak berapa nak bunyi, muka dia kukik. Kalau pendek kukik. Orang yang tinggi ni. Saya dua minggu lepas berkesempatan menjadi penterjemah pada ada orang daripada Palestin bicara. Kita jadi penterjemah. Masa ambil gambar tu, dia baru umur 24. Kita umur 31, duduk tepi tu kecil melek gitu. Berasa tu apa kata? Lupa budak dengan orang tua. Orang tanya dia umur berapa? Dia ayat sama. Dia duduk sini, dia duduk di Malaysia kita. Lama dah. Setahun lebih gitu lah. Dia kata orang duduk ayat dia umur 40. Ada 24. Baru tu ni. Nak katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak berapa nak beri muka ibu. Tak ragu kita. Tanya lagi, Nabi tanya, siapa yang berani baca Quran di hadapan Kaabah yang mana orang sekeliling itu musyrik Mekah nak marah belakang? Senyap belakang. Akaklah Abdullah ibn Mas'ud sekali. Dia kata tak ada orang lain. Ditanya sekali lagi, siapakah yang berani baca di hadapan Kaabah yang mana musyrikin Mekah, orang-orang seperti Abu Jahal ke apa, Abu Lahab, mereka ni nak kata gapo percakapan dia. Ni diciptakan dia ni fi batni, duduk dalam perut mak. Ada orang ni dia lahir daripada perut ayah. Ada ke? Kalau ada payah. Alam ni sahalah.
LGBT sahaja. Gay lah ni pun sahaja. Tak saya sebut pelik-pelik lah. Tapi pelik kan. Orang lelaki sama orang lelaki. Bukan orang bawah hair. Orang-orang kampung kita biasa. Ni orang Allah takut. Bahkan duduk apa? Duduk tahan. Kata tak apa. Ni apa baru ni? Konflik mana ni? Tapi bakat tu biar ujian lah. Bunyi kata batal kat alhamdulillah. Kalau tak batal kat bersiap sedialah kita. Kalau tu hewak mari banjir paling besar sekali. Tahu ni. Dan bunyi kata, bunyi ramalan. Ikut ramalan ni lebih berat daripada 2014. Bagaimana kita nak get ready? Agak-agaknya tak ada kapal lah kita insyaAllah. Orang buat rasa, dia tak kena orang buat rasa je. Dia kena laku. Kita tak bayar tak boleh. Lepas tu kita kena get ready. Bapa yang sungguh buat mari. Kalau sungguh buat mari pun kita ada sikit. Kalau patah ni habis dah pitih gini. Tak apa lah begini. Kita selamat. Kecek plastik gini. Plastik bangsa. Kau pelik. Dia juga. Dia gambar hari ni. Gambar. Apa teh ni? Siapa lagi? Alien lagi? Bukan alien lagi. Alien tak ada. Manusia kita. Orang Melayu kita. Orang Islam kita. Apa saya tahu Islam? Akan boleh. Patutlah ni tak boleh. Masuk di situ maka duduk. Nah. Belum ni kita ni dia insya-Allah keluarnya anak ini Allah bagi kelebihan dia akan masuk agama. Bila dengar Quran. Paling tidak sebelum anak ini dilahirkan dia mesti kena khatamkan muh ni yang mengandungkan ini mesti kena khatamkan 30 juz Quran. Sama ada baca ataupun baca dengan hafalan ataupun bagi dengar letak kaset. Kalau kaji neuron ataupun neurologi, orang buat kaji ada Al-Baghdadi sebelum ni dia buat. Dia panggil neurologi. Dia letak bui dengar start daripada umur 4 bulan. Pentingnya kita ni bui dengar Quran, bui dengar benda-benda baik. Dan ketika inilah wa yu'maru bi arba'i kalimat diperintahkan pada malaikat ni. Sebelum diperintahkan kepada malaikat, masa ni lah hadis Nabi yang lain menyebut malaikat tanya, jadi ke tak ni? Dia tanya, jadi ke tak? Saya translate bahasa Melayu kita dah. Jadi ke tak ni? Jadi. Jadi. Teruskan. Kalau lah malaikat tanya Allah, jadi ke tak ni? Jadi itulah sebab apa orang gugur. Gugur tu mengikut sains ada sebab berlaku lah, asbab musabab berlaku. Ni tak ada air tubai tak cukup ke, ni ngandung luar rahim ke, apa lagi? Kecil ke, ada berlaku lah. Maknanya apa? Asbab hak utamanya Tuhan kata tak jadi. Tak jadi. Sebab dia gugur. Kata kembang, boleh kembang. Anak boleh kembang. Kembang patut Tuhan kata tak jadi sorang. Tak jadi. Nak katanya anak ini bengkai kita tapi bukan hak milik kita. Sebab tu penting yang kita baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi Nabi Adam tinggal berapa tahun umur dia? 960 tahun. Itulah
Nabi Adam. Malaikat satu hari, malaikat hari nak ambil umur dia. Nak ambil nyawa dia lah, Nabi Adam. Masa tu umur 900 yang pun nak ambil umur. Dia kata, tidak umur aku tu hari raya 1000. Dia kata, mungkin lupa dah. Tidak mungkin kau cucumu. Nabi Daud AS 40 tahun. Jadi umur 960. Di situlah simbolik yang nak rakyat kata. Sebab itulah adanya keturunan Nabi Adam yang pelupa. Bukan orang Melayu yang lupa. Semua manusia ni pelupa. Sebab tu dia panggil Nasia. Ini kan pelupa. Nabi Adam umur dia 960 tahun. Maka dia ni Nabi Daud daripada 60 tambah 40 jadi umur 100 tahun. Kemudian ketika itulah kita kena faham, iaitu umur kita ni sebenarnya telah ditetapkan umur sekian-sekian, tetapi kalau kita ni berdoa kepada Allah, insya-Allah kita boleh panjang lagi. Betul boleh doa sama, ya Allah panjangkanlah umur supaya aku ni dapat beribadah kepada Allah, dapat buat benda-benda baik, dapat beramal kepada Allah supaya Allah meridai kita, insya-Allah. Jadi umur sini berapa siapa paling senior lah sini? Berapa? Siapa ni umur? Berapa umur? Ayah 78 79. Semalam saya pergi Malaysia Selasa malam. Isni malam saya pergi mengajar. Ada satu tempat tu pergi mengajar situ. Tanya-tanya paling senior orang situ 83. Makmum yang sudah semaya solat Jumaat banyak. Ada orang baru lah 10 Muharram. Dia mati 10 Muharram hari Jumaat, disolatkan di masjid Kubang Krian. Okey. Hadilah masjid Kubang Krian bagaimana besar ni. 500 tu tak kurang lah. Salah dia. Jadi dia ni duduk Mekah 30 tahun. Dia balik sini. Dia duduk Mekah balik sini. Bagaimana dia baiknya dia orang. Tahajud tak tinggal, ngaji Quran, baik kecek orang baik. Kita nak gitulah. Saya boleh tentu kita mati baik, duduk dari kuliah pun boleh tentu. Dia orang sebelum ni ada ustaz. Nama apa ulama kita ingat nama ustaz. Mati tengah duduk kuliah. Mati. Itulah cita-cita saya. Kalau nak Tuhan nak jemputlah ketika mana saya sedang berkuliah. Kalau boleh berkuliah pula, kuliah hari Jumaat. Itu kita nak. Yang kita mati dalam keadaan mati yang husnul khatimah. Jadi sekadar itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Janji sampai 20 tak lapis lagi. Minta maaf dah. Mari jaga-jaga semulalah insya-Allah. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya minta maaf sekiranya ada terkasa, tersilap bicara, terlewat masa. Sepatutnya kata boleh habis awal lagi. Dan minta maaf juga kalau kaki itu terserban. Minta maaf lah. Wangi